Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung dengan 4.4 aplikasi indeks dan logaritma. Okey, untuk tajuk yang akhir ini, biasanya soalan akan melibatkan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan indeks dan logaritma. Kita tengok latih diri 4.14 soalan nombor 1 ni. Okey, soalannya seorang pekebun memantau serangan serangga terhadap tanaman di kebunnya. Dia mendapati bahawa serangan serangga terhadap luas tanaman diberi oleh persamaan KA sama dengan 1000 darab dengan 2 kuasa 0.7 N hektar, dengan N ialah bilangan minggu. Okey. So, N ialah bilangan minggu selepas minggu pertama pemantauan dibuat. Okay, soalannya, berapakah tempoh masa yang diambil oleh serangga untuk menyerang kawasan seluas 5000 hektar? Okey, masa ni, N lah kita nak cari N. N ni ialah bilangan minggu. Okey, diberi oleh persamaan persamaan A sama dengan 1000 darab 2 0.7 N. So, apa yang kamu kena buat step yang pertama ialah kita gantikan kawasan dia tu A tu dengan 5000. Okey, so dia akan jadi ni lah, kita akan gantikan dalam persamaan A tu. So, 1000 darab dengan 2 0.7 N sama dengan 5000. So, kita gantikan A dia dengan 5000. Okey, dari sini kita nak N kan. Kita nak nilai N. So, N ada di sini. So, 1000 kita kena pindah ke sebelah. So, ni akan jadi 2 0.7 N sama dengan 5000 bahagi dengan 1000. So, 5000 bahagi 1000 ialah 5. Okey, di sini sebab 2 dengan 5 memang kita tak akan boleh samakan asasnya, maka kita perlu mengambil log kedua-dua belah bahagian. Taking log for both sides. So, ni adalah power atau kuasa, kita bawa ke depan. So, guna hukum kuasa. So, 0.7 N log 2 sama dengan log 5. Okay, log kalau kita tak tulis apa-apa asas, maksudnya log tu ialah asas 10. Okay, so 0.7 N sama dengan, operasi di sini ialah operasi darab. Sini ialah operasi darab. Maka kita ubah ke sebelah ialah operasi bahagi. So, log 5 bahagi dengan log 2. Okey, seterusnya N sama dengan log 5 bahagi dengan log 2. Ini juga darab. So, kita ubah sebelah jadi bahagi 0.7. So, kamu tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan. N dia sama dengan apa? So, tekan kalkulator log 5 bahagi log 2. Lepas tu bahagi 0.7. So, kita akan dapatlah satu nilai ni. N sama dengan berapa? Nanti kamu masukkan. Okey, lepas tu tulislah dia punya kesimpulan dia sebab dia nak tempoh masa yang diambil. So, tempoh masa, buat ayat kat sini. Maka, atau oleh itu, maka tempoh masa yang diambil, kamu ni tulis balik ayat tu. Duduk lah ikut yang ni yang diambil oleh serangga untuk menyerang kawasan seluas 5000 hektar tu ialah berapa? Kalau dapat sini 3 point something, maksud dia 3 minggu berapa hari. Macam tu lah. Okey, tugas kamu yang seterusnya untuk lengkapkan soalan nombor 1 latih diri 4.14 tu. Okey. Yang seterusnya
kita sambung kepada latihan pengukuhan. Okey, latihan pengukuhan nombor 1. Okey, soalannya, selesaikan persamaan 4 kuasa 2x tolak 1 tambah 4 kuasa 2x sama dengan 4. Ini adalah contoh soalan TP1. TP1 maksud dia kalau kamu boleh selesaikan persamaan ini, bermaksud kamu faham ataupun kamu mempunyai pengetahuan asas berkaitan dengan indeks dan logaritma. Okey, so saya tunjuk step yang pertama yang perlu kamu buat ialah, okey, nampak dekat sini ialah 4 kuasa 2x tolak 1. So kita asingkan 4 kuasa 2x darab dengan 4 kuasa negatif 1. Okey, seterusnya 4 tambah, tulis balik semula, salin sahaja. 4 kuasa 2x sama dengan 4. Okey, so langkah yang pertama kita asingkan 4 kuasa 2x tolak 1 tu. Okey, yang seterusnya, kalau kita tengok di sini, step yang seterusnya kita kena katakan ataupun let. So kita katakan let 4 kuasa 2x ni sama dengan y. Saya letkan sama dengan y. Ni boleh gunalah apa-apa huruf. Tapi kebiasaannya kalau x ini y lah. Ikut suka kamu boleh guna apa-apa huruf untuk katakan. Okay, so kita dah katakan ni, gantilah 4 kuasa 2x tu dengan y. So dia akan jadi y darab dengan 4 kuasa negatif 1 tambah 4 kuasa 2x sekali lagi, y sama dengan 4. Okey, 4 kuasa negatif 1 ni adalah 1/4. Kita boleh tulis kepada y darab 1/4 adalah y per 4 tambah y sama dengan 4. Okey, dari sini nampak ada pecahan di sini. So kamu kena selesaikan pecahan ni. Kita nak hilangkan penyebut dia per 4 ni. So kita kena darab 4, darab 4, darab 4 untuk setiap sebutan. So darab 4 sini akan jadi y sahaja. Kita memang nak hilangkan per 4. Tambah dengan y darab 4, 4y sama dengan 4 darab 4 ialah 16. Okey, kita darab 4 lah kat sini. Macam mana jadi macam ni? Sebab kita darabkan dengan 4. Supaya hilang penyebut dia per 4. Okey, so dah jadi dah macam ni. Okey, so tak boleh tambah lah. Y tambah 4y ialah 5y. So 5y sama dengan 16. Okey, 5y sama dengan 16. So y sama dengan 16 per 5. Okey, y tu sama dengan apa? Kita dah letkan tadi tu. Y tu sama dengan, y ni ialah 4 kuasa 2x. So ganti balik. Okey, saya tulis di sini 4 kuasa 2x sama dengan 16 per 5. Okey, sama juga yang ni. 4 dengan 16 per 5 memang tak sama dia punya asas. So kita kena guna hukum, kita kena ambil log kedua-dua belah bahagian. So kita guna dulu hukum kuasa. Kuasa ni kat depan boleh letak di kuasa ni boleh letak di depan. So 2x log 4 sama dengan log 16 per 5.
So kita nak X sahaja. So X sama dengan log 16/5. Okey, sini darab, operasi darab. Maka perlu dibahagi sini log 4. Okey, ni sini juga darab, so bahagi dengan 2. So kamu tekan kalkulator untuk dapatkan nilai dia. Beri kepada 4 angka bererti ataupun 4 titik perpuluhan. So tekan kalkulator, X sama dengan, kamu tekan kalkulator nak dapatkan nilai X. So tekan kalkulator log, kamu tekan kalkulator log 16/5 bahagi log 4. Okay, so tekan equal, dapatlah satu nilai. So bahagi dengan 2. So kita akan dapatlah nilai di sini. Okay, saya nak kamu lengkapkan untuk dapatkan nilai X tersebut. Okay, yang seterusnya kita sambung dengan soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 ni adalah contoh bagi soalan TP2. Okay, TP2 tahap penguasaan 2. Okay, so dia ada kat situ, kamu nampaklah tentang ada cert yang berkaitan dengan cert. Okay, terus tahap 2 ni, bila kamu boleh selesaikan soalan yang melibatkan TP2, maksudnya kamu ada kefahaman tentang indeks cert dan logaritma. Okay, saya tunjuk yang ni. Okay, jika cert 5x sama dengan cert 3x tambah 7. Okay, soalannya cari nilai x dalam bentuk cert A per cert B. Cert A per B. Atas tu nilai cert, bawahnya integer biasa atau integer biasa. Okey. Sama juga macam yang tadi, kalau dari sini kita nampak bila kita sebut cert 5x sama dengan cert 3x tambah cert 7. X tu kita sebut 2 kali kan? X tu kita sebut 2 kali, maka X tu ialah common factor. Faktor sepunya. So kita kena, bila ada faktor sepunya, kamu perlu keluarkan dia, ataupun istilah dia ialah pemfaktoran lah. Faktorkan, keluarkan X. So di dalam dia kurungan, tinggalnya cert 5 tolak cert. Okey, sebelum tu step sebelum kita pemfaktoran ni, kamu kena bawa yang ada X tu pergi sebelah kiri. So yang ni step yang sebelum pemfaktoran ni ialah cert 5x tolak cert 3x sama dengan cert 7. Okey, dekat sini kita ada nampak dua sebutan yang sama, satu sebutan yang sama, iaitu ialah x. So cert 5 tolak cert 3 sama dengan sebelah kanan ialah cert 7. Okey, kalau ikut ni hukum cert 5 tolak cert 3, kita tak boleh buat apa-apa lagi. So sini langkah yang seterusnya ialah kamu, sebab kita nak nilai x sahaja, yang tak ada x kita ubah pergi sebelah kanan, bahagi, sebab sini darab. So cert 5 tolak cert 3. Okey, bila melibatkan cert macam ni, ada pecahan, so kamu kena darab dengan cert konjugat ya. Kalau masih ingat lagi, kita dah belajar berkaitan dengan cert. Kamu kena darab dengan satu konjugat dia. Bila sini tolak cert 5 tolak cert 3, kita perlu darab dengan cert 5 tambah cert 3. Cert konjugat dia, kalau dia berlawanan lah.
Kalau sini tolak, set konjugat dia ialah tambah. So set 7 bahagi dengan set 5 tolak set 3. Okey, kita darab dengan set konjugat set 5 tambah set 3 bahagi dengan set 5 tambah set 3. Okey, ni nilai dia mesti 1 lah, dan 1 kalau sini tolak, set konjugat dia kena tambah. Okey, dari sini kita nak ringkas ataupun nak pemudahkan. Set 7 darab set 5 tambah set 3 ni tak ada nak buat apa. Just kamu tulis semula set 7 darab dengan set 5 tambah set 3 bahagi dengan, okey, yang ni set 5 tolak set 3 darab dengan set 5 tambah set 3. Okey, yang ni kalau tak nampak, kamu tulis semula set 5 tolak set 3. Okey, dia darab lah. Set 5 tambah set 3. Okey, sebenarnya kamu perlu buat expand dekat sini. Set 5 darab set 5. Okey, set 5 darab set 5 kita akan dapat 5 lah. Okey, set 5 darab set 5 kita akan dapat 5. Tulis kat bawah ni. So, sama dengan 5. Okey. Set 5 darab dengan set 3. So, set 5 set 3 tolak set 5 set 3. So, kosong lah. So, yang tinggalnya negatif 3 darab dengan positif, negatif set 3 darab dengan positif set 3. So, set darab dengan set sama dengan 3 sahajalah yang ni. Sebab set ni adalah kuasa setengah, setengah tambah setengah ialah 1. Okey, so jawapan dekat sini ialah tolak 3. Okey, so jawapan akhir kita ialah set 7 darab set 5 ialah set 5 kali 7, 35. Okey, tambah set 7 darab dengan set 3 ialah set 21. Ni tak, bila kita darab ni sebenarnya kita guna hukum set lah. 5 tolak 3 sama dengan 2. Okey, so jawapan akhir dia macam tu. Set 3, dia nak di atasnya dalam sebutan set, bawahnya ialah nombor integer biasa. Okey, seterusnya soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 ni ialah soalan TP4. Okey, soalannya, suhu sejenis logam menyusut daripada 100 darjah Celsius mengikut persamaan T sama dengan 100 darab 0.9 kuasa X selepas X saat. Soalannya, A. Hitung suhu logam selepas 5 saat. Okey, suhu tu ialah T lah. X ni ialah 5. So, kita ganti sahaja. Soalan A. T sama dengan 100 darab 0.9 kuasa X. Maka T sama dengan 100 darab dengan 0.9. X dia bagi dah sama dengan 5. So, kita gantikan dengan 5. So, kita guna kalkulator lah. Kamu akan dapat jawapan dia 59 point something kat sini. Okey, nanti kamu tulis jawapannya. Okey, soalan B. Hitung masa X. Yang tadi tu kita gantikan dengan X. X diberi. Yang ni dia nak kita cari nilai X. Okey,
Hitung masa X dalam saat untuk suhu logam menyusut daripada 100 darjah Celsius kepada 80 darjah Celsius. Okay, so daripada T tu daripada 100 jadi 80. So kamu boleh ganti macam berikut. Okay, so 80 sama dengan 100. Ni adalah persamaan yang dibagi 0.9. X kita nak cari. Okay, apa pun kita nak 0.9, kita nak X tu. So kamu, dia sebab dia ada sebutan di situ. Okay, kita asingkan 0.9 kuasa X sama dengan 80 bahagi dengan 100. Okay, so yang ni 0.9 X, 0.09 kuasa X, 0.9 kuasa X sama dengan 80 bahagi dengan 100 ialah 0.8. Okey, sama juga 0.9 dengan 0.8. Asas kita tak sama, maka kita kena ambil log. Okey, sebab yang ni nampak dah kuasa, bawa pi ke depan macam biasa guna hukum kuasa. So X log 0.9 sama dengan log 0.8. So X sama dengan log 0.8. Ke sini ada operasi darab, maka kita bahagi log 0.9. Okay, tekan kalkulator, kamu akan dapat satu nilai di sini. Okay, itu untuk soalan nombor 6. Untuk contoh soalan TP 4. Okey, kita tengok yang seterusnya, soalan yang akhir, nombor 10. Soalan yang berkaitan dengan TP. Ini adalah contoh soalan TP 5. TP 5. Okey, baca soalan. Harga sebuah kereta menyusut dan boleh ditentukan dengan menggunakan persamaan X log 10. Okey, persamaan tu X log 10 asas 10 1 tolak 2 per Y sama dengan log P tolak log Q. Okay, dalam persamaan ini, kereta dengan tempoh penggunaan Y. Okay, Y ni adalah tempoh penggunaan dia dalam tahun. Dan Q ni ialah harga RMQ. RMQ ni menyusut kepada RMP selepas digunakan selama X tahun. Okey, sebuah kereta dibeli dengan harga 100,000, mempunyai tempoh penggunaan dia sebanyak 20 tahun. Okey, soalannya, jika harga kereta telah menyusut kepada 10,000, cari tempoh penggunaan kereta itu. Okey, so kita dah tulis dah persamaan yang diberi itu ialah X log 10 1 tolak 2 per Y sama dengan log P tolak log Q. Okey, sekarang kita nak masukkan nilai-nilai yang berkaitan yang diberi. Okey, yang ni sebelum tu X ni di depan, kamu boleh, kita nak ringkaskan dahulu guna hukum logaritma atau hukum log. Ni kuasa boleh bawa pi ke, guna hukum kuasa boleh bawa pi ke depan sini. So akan jadi log 10
1 tolak 2 per Y kuasa X sama dengan, okey, kalau tengok di sini tolak, maka kita kena guna hukum log. Bila tolak, log dia kita bahagi log P per Q. Kedua-duanya dah sama base. Log sama base asas 10. Log sama base asas 10. Maka kita boleh samakan 1 tolak 2 per Y. 1 tolak 2 per Y. Kuasa X sama dengan P per Q. Okay, ni sebab base dah sama, so kita boleh samakan yang di dalamnya. Okay, dari sini kita nak selesaikan. Okay, kita nak selesaikan. Sebelum tu kita masukkanlah nilai-nilai yang diberi. Okay, nilai Y tadi ialah Y kat mana tadi? Penggunaan tempoh selama 20 tahun. So kita gantikan 1 tolak 2 per dengan 20 kuasa X sama dengan P 10,000 susut bahagi dengan harga asalnya ialah 100,000. So ni kalau kita pemudahkan, potong 4, ni potong 4, 1 per 10 ialah 0.1 lah. Ni potong ni semua. So 1 per 10 ialah 0.1. Okay, sama juga yang ni. Okay, kita pemudahkan dulu. 1 tolak 2 per 20 ialah 18 per 20. Kuasa X sama dengan 1 bahagi 10 ialah 0.1. Okey, apa-apa pun ni tak sama juga dia punya asas, maka kita kena ambil log. Okey, kuasa boleh bawa pi ke depan guna hukum kuasa. So ni akan jadi log, ni akan jadi X log 18 per dengan 20 sama dengan log 0.1. Kita nak X sahaja, maka log 0.1. Kini darab, so bahagi dengan log 18 per 20. Tekan kalkulator, kamu akan dapatlah berapa tempoh dalam tahun tempoh penggunaan kereta tersebut. Okey, itu sahaja untuk aplikasi indexed dan log yang melibatkan penyelesaian masalah dan juga contoh-contoh soalan TP dia, mengikut TP. Okey, terima kasih.